Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'. Moga tuan-tuan, muslimin muslimat, anak-anak muda sentiasa sihat dan tenang, gembira dalam menghadapi situasi yang ada pada hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, malam ni kita akan mempelajari tentang satu hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita dengar pada malam ini akan memperjelaskan kepada kita kewajipan seorang Muslim ketika mendengar sesuatu umpatan, kata-kata dan sebaran yang buruk yang berkaitan dengan kawan dan sahabat kita. Apa kewajipan kita? Yang kedua, seorang Muslim akan ingat pahala yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang menolak, mempertahankan dan menjawab sesuatu umpatan yang buruk yang didengarinya. Dan yang ketiga, orang yang akan mempelajari hadis Nabi ini akan membiasakan dirinya untuk mempertahankan saudaranya daripada segala umpatan yang didengarinya. Allah. Saudara muslimin muslimat, abaman kita, adik-adik, ayah haji kita, abalong kita yang dengar pada malam ini, kita mahu meletakkan diri kita sebagai seorang yang suka benda yang bersih. Kita akan mencari sesuatu yang bersih di tempat yang bersih. Kita nak makan, sudah tentu kita akan cari kedai yang bersih. Tukang masak dia orang yang menjaga kebersihan. Dan masakannya jaga kebersihan. Malang hidup kita, busuk hidup kita kalau saya sebut kalau, bukan tuju pada sesiapa. Kalau seseorang itu dia suka sangat tempat yang busuk, tempat yang buruk, dan suka mengambil sesuatu yang busuk, yang buruk. Lagi-lagi barang yang busuk, yang buruk, yang ada dalam tong sampah tu dia bawa balik ke rumah dia. Perbandingan yang saya bawa dua jenis manusia ini, inilah yang berlaku pada netizen hari ini. Maaf, bukan orang yang ada di hadapan saya, dan saya hanya nak cerita bagaimana suasana umat akhir zaman ini. Ada orang dia duduk dalam WhatsApp, dalam grup WhatsApp dan tengok Facebook, YouTube yang baik. Dia ambil sesuatu yang bersih, yang baik itu dan dia sebar. Ada orang dia suka cari tong sampah. Dia cari kawasan-kawasan sampah-sampah yang busuk. Di situlah dia ambil sampah yang busuk, bangkai yang busuk, barang-barang yang busuk. Dia masuk dan bawa balik ke rumah. Kadang-kadang dia hidangkan kepada kawan-kawan dia dalam grup WhatsApp barang busuk. Ya Allah. Sebelum kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim bin Adham rahimahullah disebut tentang kisah seorang
wali Allah yang terkenal. Nama dia Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham telah menyambut tetamu beberapa orang yang datang ke rumah dia. Annahu adafa unasan. Beberapa orang datang menjadi tetamu di rumahnya. Falamma qa'adu 'ala at-ta'am, tak kala tetamu-tetamu yang hadir ke rumah Ibrahim bin Adham ini duduk di depan makanan, ja'alu yatanawaluna rajulan. Mulalah ramai-ramai ini bercakap dan bercerita tentang seorang lelaki. Dia cerita tentang seorang lelaki yang buruk. Dia cerita tentang kisah orang lelaki ini. Makna mudah cakap ngumpat lah. Bercerita tentang orang. Faqala Ibrahim bin Adham rahimahullah terus berkata, Innal ladhina kanu qablana kanu ya'kuluna al-khubz qabla al-lahm. Sesungguhnya orang yang sebelum kita, mereka makan roti dulu sebelum makan daging. Wa antum bada'tum bil-lahmi qabla al-khubz. Kamu makan daging dulu sebelum makan roti. Kamu sebelum makan roti yang aku hidam ni, kamu makan daging manusia dulu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Terus Ibrahim bin Adham membaca Al-Quran. Janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang kamu suka bahawa dia makan daging saudaranya yang maitan, yang sudah mati, mayat? Fakarihtumu, sedangkan kamu semua merasa jijik, merasa tidak selera, merasa kecil, merasa benci, merasa buruk. Allahu Akbar. Hari ini lagi mudah nak mengumpat, nak kata orang ni faham rasuah. Kata orang ni, tak cetak orang ni. Sedangkan kita baca hadis Nabi SAW. Sebelum saya baca hadis ni, saya tengok ramai orang, terkadang-kadang nak minta maaf, kadang-kadang ada juga ustaz suka sangat dia ambil cerita-cerita daripada tong sampah, daripada Facebook yang manusia yang busuk, yang jahat, yang buat fitnah, dia ambil itu, dia hidam depan kawan-kawan dia. Alasan biasa, nak tanya, bila jawab, mana pemimpin nak jawab. Sedangkan dikala dia nak tahu tanya pemimpin, dia boleh WhatsApp secara personal pada mana-mana pemimpin. Sedangkan 250 orang dalam grup WhatsApp dia tu bukan semua pemimpin. Kalau dia letak dalam Facebook, bukan semua orang yang tahu tentang benda tu. Sedarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya Allah. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Man radda an 'irdi akhih raddahu Allah an wajhihi al-nar yawm al-qiyamah. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadis hasan. Sesiapa yang radda, yang menjawab, yang mempertahankan an 'irdi akhihi, tentang maruah saudaranya. Maruah yang berkait dengan dirinya, agamanya, akhlaknya, sikapnya, kepimpinannya, kehidupannya, keluarganya. Raddallahu an wajhihin nar. Allah Ta'ala akan mempertahankan. Yakni Allah Ta'ala akan menolak mukanya. Maksud muka itu kerana yang paling mulia bagi diri manusia ini yang orang nampak mula-mula muka. Kalau muka hitam, orang kata hitam muka. Walaupun dada kita putih. Walaupun ketiak kita putih. Orang tak nampak ketiak kita putih, orang tengok muka. Kalau muka kita cacat, mulut kita carik, hidung kita kepek,
Mata kita buta, kemungkinan orang akan kata cacat. Tapi kalau cacat dalam baju, kita orang tak nampak. Sebab tu Allah Ta'ala letak dulu. Bukan maksud muka saja. Seseorang itu Allah Ta'ala akan selamatkannya daripada api neraka pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Muhammad Abdul Mu'ti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh untuk mengajar umatnya agar seorang Muslim itu berwaspada daripada bersikap negatif. Negatif. Tengok kawan tu, makan rasuah tu, kereta baru tu. Tu bahan projek mana tak tahu tu. Tipu orang tu macam mana tak tahu. Ini nampak tak sedap mana lah tu. Nak tonjol-tonjol diri. Nak jadi pemimpin tu. Apa lagi? Tak kira lah. Itu contoh. Sifat salbiyan. Negatif sangat. Wa yada'uhu ila al-ijabiyah. Mesti Nabi mengajak kita agar bersikap positif. Melihat Allah. Bagusnya ustaz kita ni mengajar. Bagusnya kawan-kawan anak-anak muda kita, ya Allah. Pergi datang ke masjid, nak dengar kuliah, nak lakukan perubahan. Ya Allah, bagus. Jangan jatah kuasa masjid bila tengok anak-anak muda mari ke masjid. Ni mari nak curi ni. Ada kali selipar dia hilang. Jangan. Walaupun sifat berwaspada itu ada, tetapi biar melihat, dia ajak agar bersikap positif. Antaranya mempertahankan maruah saudara kita. Kalau kita ini, orang kata kita jahat, orang kata kita busuk, orang kata kita buruk, orang kata kita berbagai-bagai, kita marah. Bagaimana kalau kita kata korang? Sepatutnya kita mempertahankannya. Mempertahankannya macam mana? Iaitu li'anna man sami'al ghibah. Bagi sesiapa yang dengar suatu umpatan yang berkait dengan saudaranya. Orang upak siapa? Orang upak pakai ayat tuan-tuan ke? Orang upak fungsi JPK tuan-tuan ke? Orang upak nanti imam masjid tuan-tuan ke? Orang upak kawan-kawan tuan-tuan ke? Orang upak mak ayah tuan-tuan ke? Orang upak sesiapa kawan-kawan tuan-tuan? Orang upak sesiapa sahaja. Bila orang mengumpat depan kita, kita dengar, fahuwa musyarikun fil ithmi lil qail. Orang itu berkongsi sama dosa dengan orang yang bercerita itu. Sebagaimana Nabi mengajar kita menolak umpatan yang berkait dengan maruah saudara kita, lahu ajrun azim. Kita akan mendapat pahala yang besar. Sehingga disebut dalam riwayat yang lain, au kama qala kana haqqan 'ala Allah, adalah ketetapan di sisi Allah, ay ya'tiqahu minan nar. Allah Taala merdekakan dia daripada api neraka. Ya Allah. Abang Kazman kita, Abang Deng kita, Ayah Haji kita, Pak Cik, Pak Teh, ya Allah. Susah kita duduk atas dunia ni, tapi jangan kita susahkan diri kita di akhirat dengan neraka, ya Allah. Ya Allah, baik kita diam, baik kita senyap, baik kita larikan diri daripada mendengar upatan-upatan salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Ulama-ulama salaf, orang-orang yang dahulu, mereka akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menolak segala umpatan terhadap orang yang mengumpat. Sufyan bin Husain berkata, Sufyan bin Husain bercerita, aku pernah duduk bersama dengan seorang Iyas bin Muawiyah. Lalu seorang lelaki. Kata Sufyan bin Husain, aku duduk bersama dengan seorang ulama, orang yang soleh. Nama dia Iyas bin Muawiyah. Bila aku duduk sama dua orang ni, lalu seorang lelaki. Famarra rajulun. Seorang lelaki lalu. Fanaltu minhu. Aku mula mendengar sesuatu daripada dia. Lelaki itu bercakap. Famarra rajulun.
Fanaltu minhu, aku mula bercerita tentang lelaki yang lalu tu. Ini aku ngopak lah, kata Sufyan bin Husain. Aku menyebut sesuatu tentang lelaki yang lalu tadi. Terus Iyas bin Muawiyah pesan pada saya, kata Sufyan bin Husain, uskut, diam, diam. Summa qala li Iyas, kemudian terus Iyas berkata pada saya, si alim salih, memberi nasihat kepada saya, memberi pesanan kepada saya. Dia kata apa dia? Halla ghazawtar Rum, adakah engkau pernah memerangi tentera Rum? Qultu la, tidak, aku tidak pernah terlibat dalam peperangan menentang Rum. Hal ghazawtal Turk, adakah pernah engkau menyerang tentera-tentera Mongol, Turki? Qultu la, aku kata tidak. Qal, salama minka Rum, Rum selamat daripadamu, mu tidak pernah pergi serang Rum. Wasalama Turk, tentera Mongol selamat daripadamu. Walam yaslim minka akhukal muslim, tapi saudara engkau yang muslim tidak selamat daripada engkau. Qal, kata Sufyan bin Husain, fama uttu ila dhalika ba'd, aku tidak pernah lagi mengulangi kesilapan itu selepas itu. Orang kita macam ni, saya sebut juga, kalau kita marah ke DAP, ada orang dia tidak pernah serang DAP, dia serang kawan-kawan dia, dia umpat kawan-kawan dia. Israel dia tidak lawan, tapi kawan-kawan dia, dia keji, dia hina, dia kutuk. Dia dapat maklumat daripada mana? Saya dengar. Awak dengar daripada siapa? Inilah persoalan yang biasa daripada kita. Saya tengok Ustaz Facebook ada. Facebook siapa? Facebook siapa? Awak kenal penulis dia? Tuan guru, ulama, orang alim? Dah kenal Ustaz. Dah kenal. Ya Allah. Allah. Saya bukan marah, tapi saya nak memesan diri saya. Sebab saya tengok umat hari ini kadang-kadang ustaz sendiri pun, ya Allah. Anak-anak muda bagus kadang-kadang, tapi yang jaga. Ayah haji, mak haji, siapa sahaja, kita semua ni yang dengar malam ni, pakak jaga, ya Allah. Jangan. Kita benci ke DAP. DAP pun kita tak serang. Kadang-kadang benda molek kita tak sebar. Saya duduk dalam satu grup yang baik-baik. Ada ustaz. Dia tak bawa cerita yang baik-baik. Ulah ayat Quran, ulah hadis Nabi, cerita nasihat dalam grup tu. Tapi dia bawa WhatsApp daripada grup-grup Facebook yang busuk, yang buruk bawa dalam WhatsApp. Kenapa tidak boleh bawa benda molek? Nasihat bawa hadis Nabi, Quran. Ulas benda-benda yang baik. Sikit-sikit nak tanya ulasan. Mana jawapan? Kami orang bawah nak jawab ke orang. Mudah aja jawapannya. Jawapan dia sebagaimana Sufyan bin Husain beritahu ulama ajar dia. Iyas bin Muawiyah pesan pada saya tadi. Uskut, diam. Walidhalik, kata pengarang, yang bagi ala kulli muslim ghuyur ala dini. Sepatutnya seorang Muslim cemburu terhadap agamanya. Alla yartiya an yartaba bihadratihi ahadun minan nas. Dia tidak sama sekali reda dan bersetuju seseorang yang hadir bersama dengan dia mengumpati saudara yang lain. Li'annahu in radiya, kerana dia sedar jika dia bersetuju dengan orang yang mengumpat itu, bahkan lagi dia copy paste, faqad syarakahum, kerana orang yang saya buat fitnah ni dia sangat suka orang menyebarkan tulisannya, menyebarkan kata-kata dia, menyebarkan segala. Dia tahu faqad syarakahum fil ismi, orang yang bersetuju itu akan berkongsi sama dengan dosanya. Wa illam yastati', jika dia tidak mampu untuk menolaknya an maksiatihim, daripada maksiat orang yang mengumpat itu, fala yanbaghi lahu an yabqiya fil majlis, tidak sepatutnya dia kekal dalam majlis itu, bal yakhruj minhu, leftlah daripada geruk tu, keluarlah.
sepatutnya kama yang bagi an yahdhar, sepatutnya kata pengarang ni berwaspadalah minal wuqu' fil ghibah, terlibat dalam umpatan bihujjati taqwimir rijal wal maslahah, dengan hujjah memperbetulkan mana-mana lelaki yang diumpat itu wal maslahah, ada kebaikan dia. Tanya dia, sebab apa kawan tu nampak kaya sangat? Oh mungkin dia ada pitih, dia buat pinjaman dengan kawan-kawan dia kot. Jawablah. فإن هذا منزلق وقع فيه كثير من الناس يظنون أن ما يقوم به من الغيبة لإخوانهم من باب المصلحة والنصيحة. Ini kata dia. وهذا منزلق, ini satu penyelewengan yang berlaku ramai di kalangan manusia, menyangka apa yang mereka lakukan daripada umpatan-umpatan terhadap saudara mereka itu min babil maslah, daripada maslahat dan nasihat. Dia ngopak, dia kata ni maslahat, aku ngopak kawan ni, kata jual lain nak kabur supaya adalah orang beri nasihat ke dia ke, ada orang tujuan dia supaya orang munsaliqah. Wal haqiqah anna dawafi'ahum qad takunu ghaira dhalik. Kadang-kadang dorongan umpatan itu lain daripada itu, kata dia. وقد تكلم الإمام ابن تيمية كلاما نفيسا عن بعض هذه الدوافع الظاهرة والخفية للغيبة. Imam Ibn Taymiyah telah membicarakan satu kata-kata yang sangat bernilai tentang sebahagian dorongan-dorongan yang zahir, yang tersembunyi daripada sifat suka mengumpat ini. Walakin al-kalam fin nas, tetapi bercakap pada manusia ni yajib an yakuna bi'ilmin wa adl wa insaf. Bercakap tentang manusia ini wajib dengan ilmu, dengan keadilan, dengan insaf, bukan dengan kejahilan, bukan dengan kezaliman sebagaimana ahlul bidah. Allahu akbar. Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, insya-Allah kita akan sambung malam besok. Tapi saya nak ulang balik. Kita berada dalam zaman ini, memang manusia akan jawab bebas. Saya bebas. Tidak boleh kita menyanggah, kita tidak boleh kita melak-elak, kita tidak boleh halang tulisan kata-kata orang. Betul? Tetapi ingat, akan tiba suatu masa ada yang menjadi penghalang besar kepada kita, iaitu mati. Kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan bertemu dengan Allah. Bila bertemu dengan Allah, baru kita sedar bahawa apa yang kita tulis, apa yang kita sebut, apa yang kita nyatakan, apa komen kita akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga Allah Ta'ala selamatkan saya. Allah Ta'ala tempatkan saya di dunia ini di tempat yang bersih, sukakan perkara yang bersih, suka ambil yang bersih, suka makan yang bersih, suka sampaikan kepada orang benda yang bersih. Dan kita mohon Allah Ta'ala lindungkan kita jadi orang yang kotor dan pengotor. Suka berada di tempat yang kotor, suka sangat barang-barang kotor, suka sangat sampaikan barang-barang kotor kepada orang dan makan barang-barang kotor. Hina sangat orang ini, lagi-lagi orang yang makan bangkai, najis dan daging manusia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Ucap terima kasih Abang Jazlan yang terus Kazlam yang bersama dengan saya sentiasa, dan Dodon dan ramai orang yang sentiasa bersama ayah haji kita yang sentiasa bersama dengan saya. Tolong sampaikan apa yang saya sebut ini jika memberi manfaat kepada kawan-kawan. Jika mereka yang bersedia mengambil manfaat daripadanya, Allah Ta'ala manfaatkan saya dan tuan-tuan untuk manfaat dunia dan akhirat. Jika sesuatu yang saya sampaikan ini salah, saya mohon Allah Ta'ala ampunkan dan Allah Ta'ala jauhkan saya daripada kesilapan. InsyaAllah. Terima kasih kepada Cik Firdaus, Ustaz Kamaruzzaman serta Aimik. Seluruh yang mendengar pada malam ini, jangan lupa sebarkan, share agar ia menjadi ingatan untuk kita semua dan juga sedekah jariah untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terengganu negeri Darul Iman,
Terengganu menjunjung hukum Islam. Terengganu maju berkat sejahtera, bawah panduan umarat dan ulama. Modal insan jadi keutamaan, didik umat bertakwa dan beriman. Semua rakyat tak kira bangsa agama mendapat rahmat dari Maha Esa. Pembangunan ekonomi, sosial dan hiburan, terapkan hukum Islam seiringan. Ada garis depan Tuhan perlu diperkasakan, memastikan kesyumulan Islam. IMIX membangun modal insan, IMIX memacu perubahan, IMIX menggalas hasrat serta tujuan, bersama kita jayakan. IMIX memimpin peralihan, IMIX menuju kejayaan. IMIX medan informasi kerajaan, menggapai impian bersama. Pembangunan ekonomi, sosial dan hiburan, terapkan hukum Islam seiringan. Ada garis depan Tuhan perlu diperkasakan, memastikan kesyumulan Islam. IMIX membangun modal insan, IMIX memacu perubahan, IMIX menggalas hasrat serta tujuan, bersama kita jayakan. IMIX memimpin peralihan, IMIX menuju kejayaan. IMIX medan informasi kerajaan, menggapai impian bersama, menggapai impian bersama. Terengganu maju berkat sejahtera, Terengganu maju berkat sejahtera. TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News. Dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna, tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang.